Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk topik yang pertama, dan dalam topik yang pertama ni sebenarnya berkait dengan sejarah dan politik lah. Baik, untuk topik yang pertama ni kita akan tengok satunya adalah kerajaan-kerajaan awal di Tanah Melayu, kemudian kemerdekaan dan juga pembentukan Malaysia. Tetapi untuk hari ini saya hanya memfokuskan kepada latar belakang sejarah awal negara. Baik, dari segi sejarahnya, so kita lihat sejarah awal negara ini terbina atas migrasi ataupun penghijrahan dari masyarakat pelbagai kawasan ke Tanah Melayu, kemudian membentuk satu tamadun yang baru. Dan dalam pembentukan masyarakat yang awal ni, biasanya ahli sejarah dia akan melihat tentang pembentukan masyarakat prasejarah, kemudian kerajaan-kerajaan awal serta kerajaan-kerajaan Kesultanan Melayu yang muncul. Dan untuk kali ini, zaman prasejarah tu saya hanya sentuh sepintas lalu sahaja. Baik, sebagaimana yang anda sedia maklum, zaman prasejarah ni kalau kita tengok adanya zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. So yang ini hanya untuk pengetahuan you all lah, dan benda ni pun sebenarnya dari segi pembelajaran kita pernah belajar di peringkat SPM lah. Okey, ini sedikit ciri-ciri tentang penempatan masyarakat-masyarakat awal untuk dilihat. Seterusnya ialah masih lagi berkisar tentang zaman awalnya prasejarah. Baik, saya teruskan dengan kerajaan-kerajaan Melayu lama ataupun kerajaan-kerajaan Melayu awal yang ada di dalam Kesultanan Melayu lah. Okey, antaranya adalah kita ada Gangga Negara, kita ada Kerajaan Beruas, kita ada Kerajaan Langkasuka, Patani, Panpan, dan sebenarnya ini adalah kerajaan-kerajaan Melayu yang dikira sebagai kerajaan Melayu awal, yang mana perjumpaan-jumpaan ataupun pengesanan kerajaan Melayu awal ini adalah berdasarkan kepada jumpaan-jumpaan tembikar lama. Okey, ini sedikit tentang peta ya, Malay Kingdom, yang mana kalau diperhatikan ya, para pelajar perhatikan, dalam peta ni dah ada kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadilah, iaitu Kerajaan Panpan, Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Kedah, Kerajaan Gangga Negara, Kerajaan Beruas pun di sini. Kemudian kita ada Kerajaan Sriwijaya, so kita ada Kerajaan Patani Legor ya, ataupun Patani Ligor ya. So ini adalah kerajaan-kerajaan Melayu yang awal. Okey. Baik, yang seterusnya adalah tentang Kerajaan Gangga Negara, dan Kerajaan Gangga Negara ni sebenarnya adalah kerajaan yang muncul di Perak ataupun di Manjung lah, ya, kawasan-kawasan Perak, sekitar Manjung, Beruas dan juga Dinding. Dan Kerajaan Gangga Negara ni dikatakan kerajaan Melayu terawal, tetapi kerajaan ini runtuh disebabkan oleh serangan daripada Siam lah. Okey, yang kedua ni adalah Kerajaan Beruas. Kerajaan Beruas ni adalah dikatakan cebisan daripada Kerajaan Gangga Negara, dan dalam Kerajaan Beruas ni adanya penyebaran unsur Islam ya. Kalau lihat dekat sini, penyebaran Islam, dan juga Kerajaan Beruas ini dikatakan juga adalah sebahagian ataupun cebisan ya, di Perak itulah. Kemudian Kerajaan Langkasuka. Kerajaan Langkasuka ni berada di kawasan Legor, Patani, Kelantan, Kedah, Perlis ya. So dekat sinilah. Okey. Dan kerajaan ini dikatakan kerajaan yang berpindah randa. Dan kalau anda ya berpeluang pergi ke selatan Thailand, so awak akan tengok dekat situ adanya satu lembah yang dikenali sebagai Lembah Langkasuka. Ada yang kata Lembah Langkasuka tu adalah kerajaan Langkasuka yang lama. Jadi kalau awak tanya saya pun tak wujud di zaman itu. Cuma kita boleh nyatakan kerajaan ini berpindah randa. Sekejap berada di Patani, sekejap di Kedah, sekejap lagi di Kelantan. Jadi kat mana ibu negaranya ataupun ibu kotanya, itu menjadi tanda tanya lah juga ya kepada ahli sejarah.
Okey, yang seterusnya adalah kerajaan Patani ya. So kerajaan Patani ni adalah di sini ya, di wilayah Patani. Kalau dulunya kita panggil Sempura lah. Kalau dulunya Patani ni dia berada di dalam kawasan alam lain, di dalam kawasan dikatakan di semenanjung Tanah Melayu. Tetapi disebabkan oleh pemisahan itu berlaku disebabkan oleh perjanjian yang dibuat oleh pihak British dan juga Thailand pada tahun 1909 melalui perjanjian Bangkok, disusuli pula dengan perjanjian Anglo-Britain. Jadi dekat situ telah menyebabkan Patani ini diserahkan kepada Thailand tanpa mengambil kira pandangan daripada sultan-sultan yang ada ataupun raja-raja Melayu lah yang ada di semenanjung Tanah Melayu. Jadi sehingga ke hari ini Patani itu berada di bawah Thailand lah, walaupun pada hakikat asalnya dia berada di bawah Kesultanan Melayu. Okey, seterusnya adalah kerajaan Pan-Pan. Kerajaan Pan-Pan ni kalau tengok kepada peta, so dia berada di sebahagian Kelantan dan sebahagian daripada Terengganu. Dan walau bagaimanapun kerajaan ini sebenarnya adalah kerajaan yang agak kecil lah ya, dan berada di bawah taklukan Sriwijaya pada zaman itu. Dan ada yang kata kerajaan Pan-Pan ini diwujudkan adalah ekoran daripada orang Cina ya, ataupun pedagang-pedagang Cina yang nak datang berdagang tetapi tidak menjumpai satu kawasan untuk berteduh. Maka kerajaan ini dibina di atas tiket maritim lah, ataupun dipanggil perdagangan dan juga maritim ya, hasil laut. Baik, yang seterusnya adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni dia wujud di Palembang, tetapi kawasan jajahan ataupun taklukannya sangat besar lah. Okay? Dan kerajaan ini antara kerajaan yang dikira besar ya, established lah ya, selain daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Yang seterusnya adalah kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni adalah juga kerajaan yang muncul di peringkat awal dan di Lembah Bujang ya, dan kerajaan ini mengadakan jaringan perdagangan yang luas dengan pedagang-pedagang daripada Arab, India, Sri Lanka, Eropah dan sebagainya. Dan ada banyak sebenarnya hasil-hasil perdagangan yang ada di Kedah Tua. Antaranya adalah biji timah, emas dan sebagainya. Okay, yang ini boleh baca. Kerajaan ini sebenarnya dia merangkumi ya, beberapa kawasan, yang mana kawasan yang ditakluki oleh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni adalah sebahagian semenanjung Tanah Melayu dan juga sebahagian daripada Palembang dan Sumatera. Okey, ini antara kerajaan-kerajaan Melayu baru yang muncul selepas Kesultanan Melayu Melaka lah. Baik. Kerajaan-kerajaan awal ni sebenarnya boleh dilihat dan boleh dibaca, tetapi tidak diberikan fokus yang lebih lah. Baik, ini adalah Empayar Kesultanan Melayu Melaka yang saya katakan tadilah, antara kawasan-kawasan taklukan dia. Kalau kita tengok dekat situ, semenanjung Tanah Melayu keseluruhan, walaupun ada pemisahan di Selat Melaka dekat sini ya, Selat Melaka, tetapi ni Selat Melaka ya, tetapi ni Laut Cina Selatan lah. Okey, so Selat Melaka ni walaupun kita kata ada pemisah antara semenanjung dan juga Sumatera ataupun kita panggil Palembang pada masa itu, tetapi taklukan Melaka tu sangat luas, sehinggalah kepada Bintan, kepada Linggang, kepada wilayah-wilayah Jambi, Indragiri, Kampar, Siak Rokan dan juga Aro. Ini adalah Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Baik, seperti yang anda semua sedia maklum, Kesultanan Melayu Melaka ni diasaskan oleh para miswara. Itu yang kita sedia maklum lah. Dan ianya muncul lebih awal dan menjadi sebuah pelabuhan yang sangat terkenal. Kenapa ianya hebat Kesultanan Melayu Melaka ni adalah kerana faktor politik, geografi dan juga ekonomi. Geografi tu kenapa? Geografi tu kalau awak lihat dari segi laluan perdagangan lah. Okey, selepas ni saya bagi dia punya route ya, perjalanan trade ya, antara Melaka dan juga kawasan-kawasan sekitar. Okay. So ini antara ciri-ciri penting dalam Kesultanan Melayu Melaka yang ini boleh dilihat.
Baik, sistem pemerintahan di Melaka confirm lah ya, raja menjadi dia panggil ikon kepada kehebatan dan kegemilangan Melaka. Dan raja mana? Sultan Mansur adalah antara Sultan Mansur Shah ya, antara sultan yang memberikan ataupun menjadikan Melaka ini sebuah empayar yang gemilang di zamannya. Sebelum itu Parameswara dan sebagainya itu ada Melaka, tetapi setiap sultan ini memberikan satu sentuhan yang berbeza dari segi pemerintahan lah. Okey, ini antara sultan-sultan yang ada. Sultan Mansur Shah ya, adalah sultan yang menjadikan Melaka sebagai sebuah empayar yang sangat hebat ya. Kemudian di zaman Sultan Mahmud Shah, Melaka mengalami zaman kejatuhan lah ya, sebab Sultan Mahmud ni dikatakan tidak mahir untuk mentadbir wilayah Melaka kerana usianya yang sangat muda, 12 tahun. Kemudian pada masa itu ya, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah ini, yang berkuasa di Melaka itu adalah golongan-golongan bendahara yang cuba mengambil alih tampuk pemerintahan di Melaka. Okey, ini antara sedikit lah yang mungkin boleh dilihat sultan-sultan yang ada lah. Baik, yang seterusnya adalah struktur pentadbiran Kesultanan Melaka. So yang ini pembesar-pembesar ya, di bawah sultan ada dia panggil ikon sultan itu sangat hebat. Di bawahnya ada menteri-menteri yang sangat berkaliber. Okey, peranan pembesar 4 lipatan yang ini boleh dibaca. Kemudian golongan-golongan pembesar di bawahnya. Sistem pemerintahan Melaka ni dia ada Kota Melaka, wilayah perdagangan, wilayah taklukan, jajahan takluk. Yang ini boleh dibaca. Dan Melaka ini gemilang adalah kerana beberapa perkara ya. So ini pun boleh tengok. Baik, pelabuhan Melaka dikatakan sebagai pelabuhan yang sangat hebat. Kesibukan Kota Melaka itu digambarkan dengan ilustrasi. Kemudian ini adalah satu sistem percukaian dan perhambaan yang berlaku di Pelabuhan Melaka. So bagaimana kesibukan Selat Melaka ditonjolkan melalui kapal-kapal yang ada. So yang ini adalah orang-orang laut ya, yang mana bekerja untuk memastikan kestabilan di Melaka, dan kapal-kapal besar itu menunjukkan bahawasanya Melaka ini menjadi kunjungan daripada luar. Baik, ini yang saya katakan route tadi ya, ataupun laluan perdagangan. Kenapa orang nak datang ke Melaka dan daripada wilayah mana. So kalau awak tengok dekat sini ada banyak yang pergerakan perdagangan tu yang datang daripada luar. Ya, sebagai contohnya daripada kawasan timur nak pergi ke kawasan barat lah. So daripada wilayah-wilayah India, so nak pergi ke China, nak pergi ke nak menjalankan perdagangan di kawasan China. Tetapi daripada India ini nak pergi ke China akan melalui Selat Melaka, dan apabila melalui Selat Melaka menjadikan Selat Melaka ini sebagai sebuah laluan perdagangan yang sangat masyhur pada masa itu. Tetapi Melaka akhirnya jatuh ya, disebabkan oleh beberapa sebab, antaranya juga adalah kerana kemunculan yang ini ya, kerajaan-kerajaan yang di belakang ni. Kalau perasan laluan perdagangan yang awal itu adalah di kawasan depan Selat Melaka ya. Tetapi bila sampai satu peringkat, apabila berlakunya kekacauan di Melaka ya, dengan Sultan Mahmud Shah yang tak pandai untuk mentadbir Melaka, maka menyebabkan pedagang-pedagang ini cuba mengalih arah. Okey, alih arah ke mana? Ke kawasan Java Sea. Kalau perasan dekat bawah ni, so dia panggil dekat sini Kepulauan Rempah. Apa maksud Kepulauan Rempah? Kepulauan Rempah ni adalah sebenarnya ya, hasil-hasil yang didagangkan di Melaka datangnya daripada Kepulauan Rempah ini. Jadi pedagang-pedagang yang daripada Jawa, daripada Makassar sendiri, Makassar ya. So apabila sampai satu peringkat bila cukai di Melaka tu tinggi, so mereka mencari satu alternatif yang baru. Dan apa alternatifnya? So mereka kata mereka nak berdagang sendiri. Dan bagaimana pedagang-pedagang ataupun peniaga-peniaga daripada Makassar ini, daripada Java Sea, daripada Kepulauan Rempah ini, cuba untuk mengajak pedagang-pedagang untuk melalui jalan ini. Dan apa yang menariknya, dia memberikan satu
pengalaman baru kepada golongan pedagang daripada India, daripada China, sebab mereka tidak lagi melalui orang tengah bila nak berniaga. Jadi pedagang-pedagang ni akan dapat bahan mentah tu direct daripada pembekal. Jadi bila dapat direct daripada pembekal, so mereka mendapat dengan harga yang murah. Jadi apabila mereka dah jumpa lubuk murah ni, so mereka tidak lagi datang untuk berdagang di Kota Melaka. Itu pun antara salah satu sebab kenapa Melaka ini mengalami zaman kejatuhan. Okey, ini antara barang-barang yang didagangkan. Okey, merosotnya adalah kerana faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman tu kerana pemimpin, pemerintah yang zalim pada masa itu. Kemudian rakyat berpecah belah. Kemudian pedagang ni beralih. Yang ni yang saya katakan tadi. Apabila cukai yang tinggi, pedagang marah, tak puas hati, so mereka pergi mencari kat mana nak dapatkan sumber mentah, bahan mentah, tanpa perlu melalui orang tengah dan juga tanpa melalui perdagangan yang sangat ataupun harga yang sangat tinggi. Okey, ini boleh baca. Okey, sekian, terima kasih.